Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina وشفيعنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang berusaha Tuan Pengarah Pelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, penolong pengarah kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, para pegawai dan semua yang terlibat dalam program Halaqah Ilmu Anjuran Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita mengucapkan lafaz Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala limpah kurnia, taufik hidayah, dan juga diberikan pelbagai nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berada di bulan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan yang penuh keberkatan pada tahun ini, tahun 1442 Hijriah. Dan Alhamdulillah, pada kesempatan di hari yang mulia ini, dalam program Halaqah Ilmu Tazkirah yang boleh kita jadikan panduan dan juga iktibar dalam kita menjalani ibadah puasa di sepanjang bulan Ramadan pada kali ini. Dan Alhamdulillah, untuk kali ini tajuk halaqah ilmu kita pada kali ini ialah berkenaan dengan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, daripada ayat-ayat surah Al-Qadar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak memperjelaskan kepada kita melalui lisan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan ia, yakni Al-Quran, fi Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar. Dalam perbahasan, malam Al-Qadar ini juga disebut sebagai Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah. Kerana padanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui perantaraan Jibril, yang disebut oleh para ulama Al-Quran diturunkan secara sekaligus pada malam Al-Qadar. Dan ijma' para ulama mengatakan bahawa malam Al-Qadar itu ialah tanggal 17 Ramadan,
yang mana menjadi kali pertama Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ila sama'id dunia, ke langit dunia. Maka peristiwa ini berlaku pada malam 17 Ramadan. Kemudian berlarutanlah penurunan Al-Quran selama lebih kurang 23 tahun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut keadaan dan peristiwa yang berlaku di sepanjang tempoh tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat yang kedua, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Wahai Muhammad, apakah jalan engkau mengetahui makna, maksud Lailatul Qadar itu? Maka perbahasan tentang maksud makna Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala nak jelaskan kepada kita tentang di sini malam Al-Qadar ini adalah suatu malam yang sangat hebat, satu malam yang sangat besar. Mu'azzaman li sya'ni Lailatul Qadar. Yakni suatu malam yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan kehebatan dan juga luar biasanya malam itu. Maka Allah Subhanahu wa taala perjelaskan pada ayat yang ketiga. Maka Allah Taala sebut Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu adalah ia lebih baik daripada 1000 bulan. Maka para ulama menyebut tentang 1000 bulan. Kenapa 1000 bulan? Sedangkan kalau kita lihat jumlah ataupun bilangan 1000 bulan itu boleh diberikan dengan 100,000 ataupun lebih banyak lagi, 1,000,000 bulan umpamanya. Tetapi kenapa disebut 1000 bulan? Maka di sini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam banyak hadis yang antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa takjub apabila dikisahkan tentang umur umat-umat terdahulu. Dan ada pula umat-umat yang terdahulu yang mereka ini melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun tanpa berbuat maksiat sekalipun. Siangnya mereka ini berpuasa dan melakukan ibadah malam, berqiyamul lail selama 80 tahun. Lama tempoh tu tuan-tuan. 80 tahun. Kalau nak kira 80 tahun, umur kita ni tak sampai 80 tahun. Jadi umat terdahulu beribadah 80 tahun lebih. Siangnya, malamnya, siangnya mengangkat senjata. Memegang pedang dan seumpamanya untuk berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sehingga kan begitu lama dan tidak pernah berbuat maksiat langsung. Tarfat ain, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan menimbulkan rasa takjub kepada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu datang malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dibacakan ayat surah Al-Qadar ini, antaranya ayat yang ketiga ini, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu, dan siapa yang berbuat kebaikan, ibadah pada malam itu, maka ganjarannya dibalasi dengan lebih daripada 80 tahun. Maka dengan sebab itu, fasarran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka rasa gembira di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dikabarkan bahawa pahala yang akan didapati oleh Nabi dan umat-umatnya apabila berbuat kebaikan pada satu malam sahaja, maka pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Yang kalau kita hitung, kalau kita darab, maka 1000 bulan itu melebihi daripada 83 tahun 4 bulan. Maka dengan keadaan itu,
berubah wajah baginda Nabi SAW kepada wajah yang tersangat gembira di atas perkabaran daripada Sayyidina Jibril kepada baginda Rasulullah SAW itu. Tuan-tuan sidang pendengar yang dikasihi rahimakumullah. Jadi dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran 1000 bulan ini sebagai motivasi kepada kita untuk kita berbuat kebaikan, untuk kita berbuat ibadah, terutamanya khususnya di bulan Ramadan ini, kerana Lailatul Qadar itu tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Kalau bulan yang lain kita berbuat ibadah, mungkin Allah Taala lipat gandakan sekadar 10 kebaikan. Tetapi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita buat sama ada kepada 70 kali ganda, 700 kali ganda, bahkan sehingga kepada 1000 bulan pahalanya, tuan-tuan sekalian. Baik tuan-tuan, seterusnya ayat yang keempat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam Qadar itu turunlah para malaikat. Malaikat yang banyak. Malaikat ini makhluk yang berbuat kebaikan. Malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang kehidupan mereka. Lalu mereka turun ke bumi ini untuk melihat manusia. Ni manusia kita ini. Kita ini yang kadang-kadang makam kita melebihi para malaikat. Inilah yang malaikat rasa jealous kepada manusia. Malaikat dengki kepada manusia kerana manusia buat baik sikit saja. Tetapi pahalanya kadang-kadang diberi lebih daripada para malaikat. Lalu malaikat turun pada malam Al-Qadar ini, tuan-tuan. Disebut di dalam tafsir Al-Quran, antaranya tafsir Ibn Kathir, menyebut kata bahawa para malaikat turun itu bukan turun saja. Tetapi mereka turun dengan membawa segala kebaikan, keberkatan untuk diberikan kepada ahli masjid, orang yang duduk berbuat ibadah. Mungkin sekarang ini dalam suasana pandemik COVID, kita tak boleh hadir ke masjid. Kita hanya sempat beribadah di rumah. Tetapi di rumah pun para malaikat datang membawa berkat, membawa kebaikan, membawa pahala kepada orang yang menghidupkan malam-malam Ramadannya, tuan-tuan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tanazzalul malaikah, turunnya para malaikat, waruh. Waruh itu ijma' para ulama mengatakan itulah malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril pun turun. Tuan-tuan, kalaulah ketua malaikat Jibril itu turun ke alam ini, ke bumi ini, maka sudah tentulah di situ adanya keberkatan, kebaikan dan kelebihan serta kehebatan malam Al-Qadar itu yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, tuan-tuan. Baik tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim, maka turun para malaikat dan malaikat Jibril padanya pada malam Qadar itu dengan izin Tuhan mereka, min kulli amr, dengan membawa segala perkhabaran. Yakni kata ulama, membawa apa yang ditakdirkan akan berlaku setahun selepas daripada itu. Yakni daripada Ramadan ini ke Ramadan yang akan datang. Telah dibawa segala apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Maka kita mengharapkan dengan Lailatul Qadar yang kita semua pakat pulun, tuan-tuan, pakat inginkan keberkatan dan juga pahala 1000 bulan ini. Mudah-mudahan kebaikan yang dibawa oleh para malaikat ini dapat kepada kita. Bila dapat kepada kita, insya-Allah tahun hadapan, setahun yang akan datang, kita akan dipenuhi dengan kebaikan, dengan keberkatan, dengan pahala yang melimpah ruah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbahasan para ulama. Adakah Lailatul Qadar ini hanya untuk kita umat Nabi Muhammad sahaja ataupun kepada umat-umat yang terdahulu? Maka ada dua pendapat. Tetapi yang ijma'nya, tuan-tuan, yang disepakati oleh para ulama mengatakan bahawa Lailatul Qadar
hanya berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu beruntunglah kita yang hidup sama ada di zaman Nabi dulu ataupun di masa ini dan masa akan datang, kerana Lailatul Qadar ini hanya berlaku di zaman kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Ini satu kebaikan, tuan-tuan. Seterusnya pada ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebut salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatlah, yakni sejahteralah pada malam itu, yakni pada malam Al-Qadar itu, hatta matla'il fajr, sehinggalah terbitnya fajar. Jadi tuan-tuan, malam Qadar ini yang penuh dengan kebaikan, keberkatan, dijelaskan oleh para ulama mengatakan bahawa malam Qadar itu ada banyak tandanya. Ada banyak tanda. Antaranya Nabi sebut bahawa bila berlaku Lailatul Qadar, maka langit cerah. Langit cerah seakan-akan tiada bintang. Bahkan langit itu umpama suatu yang nampak cantik, nampak yang tersangat indah. Itu kata Nabi. Kemudiannya pula, cuacanya pula la harah, dan tidak berlaku rasa panas. Cuacanya dengan anginnya yang lembut, lalu mendamaikan jiwa, hati-hati yang berada pada malam Qadar itu, tuan-tuan. Kemudiannya pula apabila terbitnya matahari selepas berlakunya malam Qadar itu adalah dalam suasana yang sangat indah, yang tidak terlalu terang. Kalau cuaca ataupun kalau sinaran matahari biasa, ianya akan kuat ataupun ianya bersinar dengan terang. Tetapi pada pagi Qadar ataupun pada pagi setelah berlakunya Lailatul Qadar itu, cuacanya sangat cantik, sangat lembut. Bahkan dikatakan bahawa syaitan pun tidak terbit ketika terbitnya matahari pada malam malam Lailatul Qadar yang berlaku di sebelah malamnya, tuan-tuan. Jadi itulah gambaran-gambaran yang disebut oleh baginda Nabi SAW memperjelaskan tentang kehebatan, keagungan malam Lailatul Qadar. Kemudian kita tengok untuk yang terakhirnya berkenaan dengan Lailatul Qadar ini, bagaimana pula kita yang berusaha mendapatkan Lailatul Qadar ini, sudah tentulah kita akan berusaha sedaya mungkin agar kita mendapat kelebihan kebaikan Lailatul Qadar ini. Kemudian para ulama berselisih pada pendapat yang banyak. Bilakah berlakunya Lailatul Qadar? Maka Nabi tidak menyebut dengan spesifik ataupun tepat berlakunya malam Lailatul Qadar itu. Nabi hanya sebut dalam hadisnya, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir. Rebutlah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Kemudian ada pula hadis-hadis yang lain, hadis yang banyak menyebutkan berlakunya Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-7, malam-malam yang ganjil, yang ke-9, yang ke-11, yang ke-17 dan banyak lagi, tuan-tuan. Cuma sebagai kesempatan akhir ini, mungkin kita mendapat perkhabaran daripada kata-kata ulama yang mengatakan bahawa macam tahun ini apabila berlakunya awal Ramadan pada hari Selasa dan kita pula akan sambut hari raya pada hari Khamis, dikatakan bahawa malam Lailatul Qadar itu adalah pada malam yang ke-27 Ramadan. Baik, tuan-tuan, walau apa pun malam-malam Lailatul Qadar itu, tugas kita sebagai orang yang beriman, yang sentiasa mencari-cari Lailatul Qadar, hendaklah kita berusaha daripada malam pertama Ramadan sehinggalah malam yang terakhir Ramadan. Jadi kalau kita berbuat ibadah daripada malam yang pertama sampailah malam yang terakhir Ramadan itu, sudah tentu kita akan mendapat pahala Lailatul Qadar itu, walaupun mana-mana malam berlakunya Lailatul Qadar itu. Baik, tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, rasanya sekadar itu sahaja perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada diri kita semua. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.